Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam sejahtera kepada semua pelayar Oh My TV. Seperti yang saya janjikan, malam ini kami bawakan live kisah larut malam bersama dengan Wan Kamariah Daud atau lebih dikenali sebagai Mak Wan, penghuni lama di lorong Chowkit ini. Yang menarik perhatian ramai ketika ini adalah bagaimana Mak Wan yang sebelum ini memang kisah hidupnya di lorong menjadi perhatian dan diangkat sebagai ikon. Namun bukan ikon sahaja yang kita nak ceritakan, tetapi sebenarnya kisah larut malam akan menyelusuri perjalanan hidup seorang Mak Wan di lorong ini. Nanti saya akan tunjukkan kepada anda. Dan sebenarnya saya sudah pun bersama dengan Mak Wan. Di belakang sana, kami telah pun berjalan daripada warung tadi, warung Sahabat. Dan sebenarnya Mak Wan di belakang ini, kalau boleh jom ikut saya. Mak Wan sedang menyantuni warga Chowkit di sini kerana ada salah seorangnya yang dikatakan sakit perut. Dan Mak Wan datang dengan basikalnya membawakan ubat, makanan, minuman untuk diberikan kepada penghuni sini. Itu adalah rutin harian Mak Wan sepanjang menghuni di sini. Jom. 20 tahun sudah berhenti. Boleh. Bukan tidak tak mau beli, mau juga. Tapi hari ini bukan ni, mau sampai. Macam mana? Apa ilmu mau? Pasal apa? Kita ini kuat syaitan juga. Ikut hatilah. Ikut syaitan juga. Tak boleh tahan, tak boleh lawan lah. Tak boleh lawan. Saya pun ada juga minta. Sampai ni jaja Amerika pun saya minta. Ada Amerika pun minta. Tapi saya rasa dapat. Mesti mendapat juga. Tapi kena betul-betul. Mesti mendapat. Pelan-pelan lah. Nanti marilah sana. Kita malam, hari Selasa, Rabu, Kamis. Kita ada kelas semayang. Ada ustaz mari ramai. Ajar kita. Saya pun belajar. Belajar semayang. Sana ramai orang masuk Islam tau. Ramai Cina, India ada. Kita bagi makan kan. Dia orang mari. Kan saya mau boleh ini agama tak ada. Tapi saya tengok agama Cina ke agama India ke. Tak ada apa-apa, backup kita tolong tak ada apa-apa. Lebih-lebih dia cakap apa, lu kaki mabuk lah. Itu ini juga. Tapi dia tak hati ingat, tolong mereka. Tapi ini Islam ni orang, dia tak pandang lu hisap ke. Lu minum ke tak kira. Dia punya sedekah, dia kasih lepas. Kasih. Tak ada pilih. Dia tak pilih. Dia tak pilih. Saya semuanya tengok mana kali saya rasa. Sebab itu saya hati yang mana minat. Apa pilih, semua pun Tuhan punya lah. Ya memang Tuhan. Rezeki sini dunia semua Tuhan punya. Bukan manusia je boleh makan. Semut pun makan. Anjing, kucing, semua makan. Orang kasih kan. Semua kita boleh kasih. Pokok pun makan air. Orang kasih air kan. Belanja air 1 kotak kan. Kita minum. Lebih kasih pokok. Pokok pun dapat. Ayalah. Nanti dia pokok naik cantik, daun banyak, burung boleh duduk sana nyanyi-nyanyi, kan? Saya sudah kira 2 hari video. Sekejap sakit, sekejap. Tapi bukan banyak tak ada. Macam ayah juga sikit juga. Panas. Panas lagi Kena minum banyak air ni. Ini 1 hari 3 botol minum. Kena banyak air. Kita badan sudah tua sudah kita punya apa barang dalam badan kan semua sudah habis. Tak kuat. Mata tak nampak, telinga tak dengar, gigi pun tak ada kan. Isi pun tak ada. Lagi apa? Semayang je lah, semayang. Nanti kita mati kan. Bukan apa pun mau bawa. Kita pergi macam tu saja. Banyak harta pun kasih orang semua. Kasih anak, kasih bini, kan? Kalau ada lah, kalau tak ada boleh lah, ada. Abang nak makan? Mari makan.
makan nasi ada banyak. Siapa nak makan mari, ubat ada. Siapa ni Baik. Siapa demam, ada ubat. Itu antara salah seorang yang disantuni Mak Wan. Uncle ini katanya sakit perut, tak makan. Jadi Mak Wan sebenarnya nanti saya akan kongsikan selepas ini ada satu video yang saya rakamkan untuk anda di mana Mak Wan menyuapkan penghuni dekat sini makan. Bukan sekadar beri makan tetapi menyuapkan makan. Kita nak berkenalan lebih lanjut. Kita nak tahu adakah di sini sebenarnya asal usul tempat tinggal Mak Wan setelah meninggalkan kampung halamannya di Kelantan. Baik. Mak Wan, Mak Wan datang KL, kita tahu selepas bernikah usia ketika itu 11 tahun kan. Selepas itu suami bawa Mak Wan datang ke sini. Di mana? Adakah di lorong yang kita dah dekat sini? Sini lah, tapi sekarang dah berubah wajah dah. Dulu kira macam pada zaman tu kan, ada nyonya dan apik masih kanda najis tau. Pagi-pagi bangun ambil orang punya najis kanda buang. Tapi sekarang semua dah canggih dah. Dah berubah dah. Masa tu datang sini untuk apa suami? Untuk apa saya ikut suami lah. Suami saya drug pusher lah. Dia mati di tali gantung. 39B dia kena. Saya pun duduk lama dalam penjara selepas dia kena gantung tu kan. Saya teruslah. Dia dah kena gantung, saya balik. Saya nak balik kampung dah tak boleh. Orang tahu saya isap dadah. Ambil dadah apa semua. Nak balik dah tak boleh. Teruslah take over lah saya punya suami punya kerja. Hantar sana, hantar sini barang. Lama-lama saya isap teruk. Maksudnya Mak Wan kecewa kerana kesilapan daripada suami terus terpalit kepada Mak Wan. Rasa macam sedih lah kan. Kita umur muda sangat, tak tahu apa. Cinta pun tak ada, apa pun tak ada. Tiba-tiba keluarga suruh kahwin, kita kahwin. Jadi apabila kahwin tu jadi macam tu. Nak menyesal pun tak tahu. Sekarang ni dah tua-tua ni barulah kita flashback balik. Kita dah salah. Kita dah salah pilih pasangan. Ikut orang punya kehendak, bukan kehendak kita. Kalau kita sendiri kan kita tak tahu pun. Kita tidak nak kahwin pun lagi. Masa tu Mak Wan sekolah darjah 5. Masa tu kan ada pereksa penilaian darjah 5 kan. Mak Wan boleh pergi sekolah asrama penuh. Tapi kad kena kahwin. Kahwin macam ni jadi sampai tua macam ni. Duduk kat lorong ni. Ni dah berapa generasi ni ada kat lorong ni. Generasi keempat dah ada sekarang ni. Tadi Mak Wan ada sebut Mak Wan dah sedih apabila balik kampung tak diterima. Lepas tu suami pun meninggal di tali gantung. Mak Wan balik ke sini, lorong di Chowkir ini untuk terus jadi pusher ataupun masa tu berjinak-jinak dengan dadah ke macam mana? Masa tu kita keluar masuk kan. Keluar masuk penjara, keluar masuk pusat serenti. Kan. Jadi kita tak jumpa jalan. Macam mana nak keluar, hati memang nak berhenti. Macam dia cakap, siapa tak nak berhenti isap dadah. Semua orang nak berhenti tapi tak tahu cara, tak ada ilmu macam mana nak cari kekuatan tu. Sedangkan balik pusat, lorong. Balik penjara, lorong. Jumpa kawan yang sama. Tak salah, sekarang pun buat benda yang sama. Masuk lorong, jumpa kawan yang sama. Tapi kita tahu macam mana kita nak kawal diri kita, keinginan terhadap dadah, pergaulan kita macam mana. Dulu tak tahu. Dulu itulah kawan. Kawan yang akan bantu tu pun itulah. Dia akan bagi, kau ambil sebungkus ni, kau tolak. Tak payah modal. Tapi sekarang orang yang bantu tu dah tukar orang. Kan kita jumpa orang yang positif, orang yang tak terlibat dengan dadah, orang biasa, dengan ustaz, dengan kaunselor, dengan apa itu semua kan. Itu yang bagi kita tahu macam mana jalan nak keluar pada benda tu. Macam mana nak kontrol diri kita, kawal diri kita walaupun kita duduk dalam pot. Masih duduk dalam pot. Rumah Mak Wan pun dalam pot. Dekat Selayang Flat tu apa tak ada. Semuanya ada. Tapi okey. Mak Wan, saya nak tahu bila Mak Wan kata balik ke lorong, adakah Mak Wan juga pernah tidur di atas cupboard ini? Betul. Mak Wan di sinilah dulu tidur. Sebelum dia orang sampai, Mak Wan dulu tidur kat sini. Di sinilah Mak Wan guna injection kan, ambil jarum kan. Tak kena urat, dia jadi bengkak macam tu. Bila cocok keluar, bercawan-cawan nanah keluar. Tak kena urat kan, dia jadi bengkak. Inilah.
Dulu dia panggil lorong ni lorong zombie. Kat depan sana lorong HIV. Banyak lorong, tapi sekarang ni kat sini aja. Dia orang memang orang kata tak kacau lah sini. Tapi dia jadi tempat serbuan polis lah bila dah nak capai KPI. Sinilah tempat dia. Sinilah dia tempat dia serbu. Kerja senang sebab budak-budak ni tak pergi tidur mana. Kat sini tidur, dia tak kacau orang, dia tak bahaya kat orang. Kan dia cari tin, cari kotak dapat seminit 2. Dia carilah barang untuk dia kena. Dia tak kacau orang, lepas tu dia relax sini kan. Jadi nak senang tu kan datang sinilah ramai. Sebenarnya lokasi kita kepada pelayar, kita ni berada di belakang, di tepi ni adalah lorong Raja Alang kan? Ya, bukan. Sana Jalan lorong ni semua sekitar lorong Haji Taib. Lorong 1 Haji Taib. sampai 5. 1 sampai 5. 1 sampai 5. Tapi dulu, satu ketika dulu sebenarnya, lorong Haji Taib ni antara yang popular dengan kegiatan maknyah. Yes, Kan? yes. Sangat-sangat popular kan? Yes. Jadi bila kita berjemput mengenai maknyah dan pelacuran, selain daripada dadah, mungkin kalau boleh Mak Wan kongsikan dengan kita, pernah atau tidak Mak Wan terlibat dengan kegiatan pelacuran selain daripada Mak Wan tak pernah pula terlibat dengan pelacuran. Tapi Mak Wan berurusan dengan pelacuran ni. Sebab apa? Mak Wan kerja untuk bawa kondom, bawa jarum suntikan, masuk port, naik hotel, semua kan. Kita tahulah masalah dia. Kita tahu masalah dia. Okey Mak Wan, lorong gelap, dadah, pelacuran sering kali dihamburkan kepada, kadang-kadang macam Mak Wan kata tadi, macam mana nak berubah apabila stigma macam tu tak pernah, dulu tak pernah ada, mungkin sekarang ni ada. Secara jujur Mak Wan kan, berapa tahun Mak Wan, umur berapa yang betul-betul rasa ada orang nak tolong Mak Wan? Sebelum-sebelum tu macam acah-acah aja ke? Mak Wan kira macam dalam 10 tahun kebelakangan ni lah. Sebelum pada tu kan Mak Wan masuk keluar penjara, masuk keluar pusat saranti. Jadi benda ni kita tak jumpa, tak sempat jumpa. Keluar seminggu masuk balik. Keluar 2 minggu masuk balik. Kita tak sempat jumpa dengan orang-orang ni. Sejak 10 tahun kebelakangan ni memang Mak Wan keluar pada pusat. Mak Wan duduk 10 tahun dalam pusat. Orang court order 2 tahun, Mak Wan duduk 10 tahun untuk membetulkan diri, cari kekuatan kat sana. Bila Mak Wan keluar tu barulah Mak Wan cari kerja lain. Cari kerja lain selain daripada tolak ubat ni tadi. Jual dadah ni tadi. Mak Wan macam bunyi baby kan? Ya, ada atas ni ramai. Atas ni ramai baby. Ibu tunggal ada, bapa tunggal ada. Nanti kalau Macam-macam. kita boleh tunjukkan dia, sebenarnya ada 1, 2, 3 tingkat kat atas ni. Mungkin Kat sinilah tempat tinggal dia. Bilik sewa. Ada baby juga. Kita tak tahulah tingkat berapa baby tu. Macam baru lahir pun ada juga. Yalah, Tangisan macam tu. Kadang-kadang kita hantar nasi kan, dia orang ulur tali daripada atas, kita ikat dengan bakul plastik kat bawah, dia tarik. Tak boleh tinggal anak kecil, baby kecil, ada orang sakit semua kan. Dia tak boleh nak tinggalkan. Kita hantar naik dengan tali. Ikat. Sebenarnya kalaulah tak ada lighting kita ni, memang kawasan ni sangat gelap sebenarnya. Dan Mak Wan selama ini, Mak Wan berjalan daripada warung ataupun daripada tempat di terang-terang tu bersendirian, masak dan berikan makanan pada waktu malam. Pada waktu malam. Pagi, malam, siang. Tengoklah kalau ada orang bagi duit. Kan dulu Cikgu Jinggo ni dia suka bagi duit kat Mak Wan. Mak Wan ambil RM50, masak apa-apa. Cekodok pun jadi. Kan dia orang dekat sini ke kadang dia makan apa yang orang kasih. Dia nak cari sendiri ikut selera dia kan. Cekodok pun tak jumpa. Kan bila kita datang tu dengan cekodok bawang dengan sos, Allah seronoknya dia. Mungkin ini kali pertama saya lalu di sini. Memang secara jujurnya takut juga, seram. Mungkin kita tak biasa, tapi Mak Wan sangat relax. Boleh saya katakan Mak Wan seolah-olah kat long kawasan dekat sini. Daripada awal lagi tadi sebelum kita bersiaran langsung, Mak Wan bertegur sapa dengan orang-orang yang lalu-lalang, seolah-olah kenal. Sebenarnya memang dekat sini ni diorang selain daripada mereka ni dadah dan sebagainya, tapi tak adalah jenayah-jenayah lain. Tak ada. Diorang tidak berbahaya sebenarnya. Tapi kadang-kadang dia orang rasa terancam tau.
Bila dia kan ada aktiviti dia sendiri kat sini. Bila lighting macam ni, ramai orang luar masuk kan, dia rasa macam mengganggulah dia punya aktiviti. Tapi kita selalu datang sebagai kawan, kan cakap semua ini kawan kita. Dia last hari ni dia cerita pasal kita, besok ada orang tolong kita. Apa kita nak ubat, nak makan, nak rumah perlindungan ke. InsyaAllah kita akan cuba tolong. Tapi dengan cara ni lah, kalau tidak orang tak tahu cerita. Saya tak pasti sama ada kita boleh live sambil kita jalan, sebab ada sebenarnya di atas basikal Mak Wan ni ada ubat, ada juga pelitup muka, ada makanan sebenarnya dalam bakul Mak Wan ini untuk diberikan juga. Mak Wan dan tim Mak Wan, Cikgu Jinggo ada bawa sleeping bag untuk diberikan kepada di sana. Okey, kalau boleh jom kita ke depan Mak Wan. Okey, saya kat sebelah sini mudah sikit. Sambil-sambil tu Mak Wan, macam mana Mak Wan mengawal cemuhan-cemuhan orang ramai sebelum-sebelum inilah? Dia sebenarnya nak lari pada cemuhan orang ni kan. Kita tak boleh melangkah lah. Kita tak boleh melangkah, serba-serbi tak kena. Bagi Mak Wan lah, Mak Wan serah pada Allah. Allah tahu apa sebenarnya kita buat. Dalam hati kita tu apa ada, Allah tahu. Jadi kata-kata umpat keji orang, cemuhan orang ni, tolak tepi lah. Ya. Rada, dah makan? Ya Allah, Rada. Mana lama dah nampak Ada je, aku sibuk kat warung. Ni kenapa ni sampai bengkak-bengkak ni? Kejap main Cina tu kan. Itu pagi buka, lepas tu ada yang buka datang apa. Aku tengok ada orang cuci. Pada naik balik tu, balik naik penat aku dah kaki. Nanti lalu makan aku mana. Kau nak pergi doktor tak, Rada? Nak pergi doktor tak? Ni Asia Klinik ni dia. Boleh? Asia Klinik tepi. Boleh? Bila kau ready nak pergi? Tapi pergi kau meraung-raung lah, nanti doktor akan dressing kau ni. Makan ubat sekali, bagi injection. Mak dia akan dressing aku. Tak. Yang tu okey. Tapi kau mesti kena jumpa doktor, baru kau tahu apa sakit kau sebenar, apa ubat yang kau kena makan. Aku datang lagi pun tak ada. Ni Asia Klinik ni tak apa, aku bayar. Kau ada IC? Kau ada IC? Aku nombor ingat. Tak ada, tak apa. Klinik swasta dia tak ambil kira sangat. Janji kau nak ni je. Bengkaknya Rada, oi. Nak esok Nasi. Ni yang Mak Wan dah makan. Ada, mana kawan lagi tu ramai kawan tu kan. Bengkaknya. Ha? Nasi goreng dengan telur. Dan masak ya? Ya. Ubat tu, ubat Panadol. Nak? Buat dah sakit. Boleh. Yang ni boleh. Selain pada makanan dan minuman, Mak Wan seperti saya katakan tadi, bawa juga ubat sakit perut, juga Panadol, ubat tahan sakit. Ini antara sebahagian daripada warga di lorong ini yang kalau lihat menderita sakit sebenarnya. Kakinya bengkak kan. Dan Mak Wan tadi ada menyebut sanggup membayar kos perubatan untuk penghuni di sini asalkan beliau dapat rawatan yang sewajarnya. Nanti aku bawa kau pergi Asia Klinik Bila? Besok Besok aku ada meeting. Mungkin lusa hari petang aku tak tahu meeting aku ada pukul berapa. Kalau boleh aku boleh. Ya, kau jangan pergi mana-mana pula. Nanti minta satu injection dengan doktor. Lama ni dia sakit ni. Lama sangat dah dia sakit. Dah nampak bengkak. Berapa lama lagi dah? Berapa lama? Dah 2 tahun lebih dah. 2 tahun lebih dah. Bengkak dia turun dia naik. Bengkak dia turun. Nanti kita ambil injection, tengok lagu mana. Saya tak tahu sakit apa. Tapi sakit lah tu denyut-denyut lah tu. Baik Cina yang tu dah telur ni semua. Jadi ni. Oh. Dia sudah menang game. Saya nak beritahu kat abang saya lari nak masuk sana. Tempat saya lepas kat sini. Alamak, saya lompat. Alamak, saya salah tempat pasal kat situ. Masa aku lompat tu ada Cina telur lah, nasi putih, air. Lilin semua kena makan tu sembahyang.
Mungkin ada tengah makan yang terkejut aku nampak itu. Tak adalah. Jumpa doktor. Okey lah. Kan? Aku jaga bahasa orang putih. Sorry. Tidur. Makan ubat. Makan nasi. Tidur. Tidur Kalau hujan macam mana? Basah tak tempat kau tu? Basah tak kalau hujan? Bilik? Oh, ada bilik. Okey. Kalau boleh sambil-sambil kita jalan tu, tu nampak tak ada tilam, ada toto, bantal juga, bag-bag. Saya rasa ni antara kepunyaan mereka lah. Tak ada bilik kan. Jadi di sinilah mereka berkumpul ramai-ramai meletakkan pelbagai. Ya. Punca rezeki dia. Di atas recycle. Mana nasi ada? Meh. Nasi sama. Saya lagi. Ha? Nasi mau? Kamu mana kamu? Ayo. Okey. Baik. Ni ada tongkang So kita nak pergi mana ni? Baik. Lepas ni mana lagi Mak Wan? Kita nak Pergi tempat ramai. tempat ramai kat mana? Mak? Jom kita usah je kat sana nasi nak clear kan. Okey, jom. Jom. Kita ada juga pelayar-pelayar ni. Alhamdulillah, sabar ya Ismail. Ya Allah, mulianya hati Mak Wan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan Mak Wan. Ada juga pelayar-pelayar My TV kita ni. Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita nak pergi ke tempat yang ramai orang sebab kita nak bagi lagi sikit lagi bekalan makanan dan juga air. Terima kasih kepada pelayar-pelayar My TV mengikuti kisah larut malam hari ini, edisi yang pertama. Terima kasih, jangan lupa like dan share. Awak nak berapa? Ya, dia mampu dia. Bos. Oh, ada ni. Satu juga lagi apa nak datuk juga mungkin. Okey, sebenarnya ni kereta menteri, tapi saya tak pasti. Mungkin menteri wilayah yang mungkin buat rondaan. Kan? Kalau berhenti tadi, confirm saya dah pergi interview dah menteri. Okey, tadi Mak Wan pakai mask, tapi Mak Wan makan tadi tu. Kita akan minta Mak Wan pakai semula mask. Terima kasih pada pelayar-pelayar. Adri Juno, alhamdulillah, syukur kepada Mak Wan. Azlan Jamaluddin, terbaik Hasrina. Teruskan menyokong kami, like dan share. Mak Wan dah habis makan, dah boleh pakai mask semula. Okey. Tadi kita nampak macam apa? Kereta menteri kan? Nampak macam plate number Tan Sri Anwar Musa. Kita ronda malam ni. Sekarang ni pukul berapa? Kita masih lagi bersama-sama dengan Mak Wan. Okey Mak Wan, nanti saya nak tanya juga dengan Mak Wan. Kan sambil-sambil saya fokus kat sini. Inilah. Okey. Okey. Ya. Nak nasi? Mai. Satu cukup. Nak air. Okey, kita dah keluarkan daripada lorong gelap tadi dan kita nak pergi ke tempat yang ramai sikit orang. Mak Wan, pernah takut tak Mak Wan? Tak. Tak pernah takut. Maksud Zai, nak saya nasi? Nasi goreng. Ha? Sekarang ni kita berhampiran lorong Haji Taib 2. Mak Wan, saya ikut sekali ni pun rasa mengah. Mak Wan yang hari-hari ni, macam mana rasanya Mak Wan ya? Dah biasa.
Weh, kereta. Allah. Aduh. Dia hai Mak Wan je. Ke tepi. Kau makan dah. Beraninya. Ni sebenarnya Ini anak murid sekolah malam. anak murid sekolah malam. Hidayah, makan dah. Saya makan dah saya. Nak nasi? Baik tu. Dia nak Sama air dia. Makan tak ada? Nasi makan. Tak ada dah hilang dah. Habis baik jalan lah motor kereta. Aduh. Jalan-jalan. Murid cikgu ah. Mak Wan tadi Mak Wan sebut sekolah malam. Sekolah yang kita buat lah. Kelas malam yang kita buat. Kelas Fadul Ain, kelas Ikra. Ni lah budak-budak ni lah. Budak-budak ni lah yang datang. Mereka ni lah kan. Ramai kat sini. Itu inisiatif Mak Wan dengan Cikgu Jinggo juga. Mewujudkan kelas malam untuk anak-anak. Kan dulu orang cakap anak-anak lorong ni kalaulah tak ada orang yang ke depan, mereka akan terus mewarisi ibu ayah mereka. Yalah, memang kan lah. sebagainya. Memanglah. Itu yang kita nak cuba nak ni kan. Saya berterima kasih dengan motor. teammate saya. Oh, hati-hati. Bukan senang nak buat. Mari. Mari. Mari sini cepat. Kacau. Benarlah kata Mak Wan dan Cikgu Jinggo, di Chowkit ni dia dah tak mengira siang atau malam. Bagi mereka, kehidupan di Chowkit siang malam sama sahaja. Mau makan ke? Oh. Alhamdulillah. Air. Nah. Cikgu buat cikgu plastik. Ni ubat-ubatan. Okey. Okey, Mak Wan pakai satu mas. Tak ada ke? Alah. Mana? Lepas makan tadi, dah tak ada dah. Ada lagi. Tak sampai ke sana. Kita ni nasi ni memang sini memang. Oh, tadi bawa banyak kan? Dua. Ambil lah, bagilah. Air, ambil air. Ni air ni. Dia pula bagi. Makanan yang banyak tadi tu, satu bakul penuh, dah tinggal berapa je. Ini adalah aktiviti harian dan sebenarnya apa lagi sisi gelap Mak Wan yang kita belum korek lagi. Jom. Mak Wan, sambil-sambil kita jalan ni kan Mak Wan. Bila kita bercakap mengenai sisi gelap seorang warga lorong, Mak Wan pernah rasa macam mungkin menyalahkan keluarga. Tadi Mak Wan ada cakap dipaksa berkahwin pada usia 11 tahun. Dan rasa ini bukan salah Mak Wan. Apa yang berlaku pada diri Mak Wan bukan salah Mak Wan. Pernah tak? Ada juga kadang. Tapi yalah. Dia punca. Tapi dia orang ni dekat jalan ni Mak Wan tak tahu apa sebab. Apa sebab dia berada di sini. Sebabnya kan kalau tengok tu dia bukan penagih. Mak Wan dulu penagih. Habis dah? Tak apalah, kita melawat je lah. Dia orang bukan penagih. Mak Wan dulu penagih sebab tu duduk di jalanan. Allah. Oh, pesta kan? Ya. Hey. Sini budak. Yang ada air. Yang ada air. Ha. Ambil. Ni air aku. Emas ada siapa nak emas? Ha. Yang air bagi-bagi Ni hero. Heroin. Ha. Nanti kita shoot cerita dia. Boleh. Ambil bagi-bagi. air banyak beg. Ni. Itu ni. Halo. Hai, abang. Duduk dekat sini makan ke apa sebenarnya? Kita ambil nasi kat sini. Ada orang bagi jajan, nasi, air. Air yang penting. Yelah.
Nasi tak penting. Nasi penting. Tapi Lepas tak, sebab banyak sangat kita ambil yang mana perlu je lah. Mana anak kecil tu mana? Dah balik dah. Ha. Okay, Ain datanglah sana. Ain. Tak, kita dah start Eh, menjaga. Akmal. Akmal, kau Bagi-bagi dengan- kenapa kau lama tak datang? Saya kerja dengan kakak. Dia tengok anak kecil ini bekerja. Nanti kita buat satu sesi khas untuk anda mengenai adik ini. Nantikan kisah larut malam episod 2. Ni di antara kita punya remaja-remaja ni kita pegang ni. Akmal ni. Aku mau umur berapa? 13. 13. Dia kontrol. Kita kalau ada orang nak sponsor lagi, meja je lah. 13. 13 tahun, Akmal ni dia kelas ngaji. Kita punya otai laman ngaji lah. Dia ngajar orang. Pandai ngaji ni. Pandai ngaji. Alhamdulillah. Sekarang berniaga kat mana? Jual apa? Jual laksa. Berniaga apa? Jual laksa. Jual laksa. Ha? Tak. Tahu. Tahu. Tak ada dah, tak ada. Tak ada cakap. Comel baby. Okay. Aku tembak tak. Thank you Akmal. Bye. Bye. Okay. Wow. Kita dah banyak dah. Makanan pun dah habis. Terima kasih kepada pelayar-pelayar. Alhamdulillah edisi pertama. Oh, Mak Wan, kita tak tahu Mak Wan pergi mana tu. Terima kasih kepada pelayar-pelayar. Baik. Nanti mungkin Mak Wan dia pergi tengok kawasan dan kita akan berakhir sebenarnya beberapa minit lagi. Terima kasih kepada pelayar-pelayar Oh My TV dalam episod kisah larut malam. Benar-benar larut malam sebenarnya. Dah jam 12:03 tengah malam. Kami bersiaran untuk anda di tengah-tengah Chowkit sebenarnya. Daripada lorong gelap kita pergi ke jalan yang terang. Daripada lorong yang sempit kita pergi ke jalan yang luas, main road. Kita mendengar keluh kesah, ada yang sakit perut, ada yang sakit kepala, kaki bengkak. Semuanya disantuni dengan baik sekali oleh Mak Wan, warga di sini. Dan sebenarnya saya nak bawakan anda nanti pengakhiran Mak Wan. Kalau bermula dari lorong, pengakhirannya juga di lorong, tetapi dengan kewujudan warung sahabat. Inilah sebenarnya yang kita nak berikan kepada anda. Tidak bermakna di sini bermula, di sini berakhir dengan sesuatu yang menyedihkan. Tetapi Mak Wan berjaya membuktikan. Keluar masuk penjara, keluar masuk pusat pemulihan bukan untuk mematikan diri di situ. Sebaliknya, mewujudkan rasa insaf, benar-benar untuk membantu rakan-rakan yang lain. Baik, saya tak nampak di mana Mak Wan, tetapi insyaAllah kita akan bawakan lagi insyaAllah. Siri-siri akan datang mengenai kisah larut malam. Apa kisah larut malam yang anda nak kongsikan bersama kami? InsyaAllah kami akan bawakan khas untuk anda. Sekian dari saya, Haslina A.R. Kamaluddin, bersama dengan tim-tim saya. Tak ramai sebenarnya, adalah 2-3 orang. Kami nak membahayakan diri tu pun ya juga. Tapi khas untuk anda, pelayar-pelayar Oh My TV. Nantikan episod kedua daripada saya untuk anda. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan share. Ingat, sebarkan kasih sayang. Saya sayang anda.